Dan itulah kita pun dari tadilah tak sabar untuk berbincang dan meroka menggali di sebalik sisi cuci duit Macau scam. Ramai yang terpedaya, sama ada jumlahnya sedikit, ribu-ribu ataupun melangkaui jutaan. Dan kita nak berbincang bersama dengan penalisis kita. Tadi saya ingatkan penyimpan buah besar ke ataupun pembawa panji-panji. Panji-panji ya. Betul. Alhamdulillah. Fitri okey dah? Beransur insya-Allah. Tak nampak pun dia punya bekas. Bantuan make up. Cik Kamal macam mana? Alhamdulillah. Masih lagi mengekalkan kecergasan, kesihatan kena jagalah ya. Walaupun kita semua nak ikutlah apa yang disarankan oleh kerajaan. Dan saya ingat bila timbul isu Macau scam ni memang terbayanglah muka Cik Kamal. Okey, jadi kepada yang baru nak tahu, sebab sebenarnya keliru banyak-banyak istilah ni, kerang banyak sangat istilah kan. Macau scam ni kalau lebih kita beri tarifan lebih jelas, apa yang dapat kita fahami? Sebenarnya dia nasabkan kepada Macau scam ni. Nasab dia. Dia orang percaya bahawa kejadian pertama adalah di Macau. Jadi dia nasabkan itu macam inilah Nigerian scam, Macau scam ya. Tapi tak ada satu dalil yang khusus mengatakan dia Macau lah. Itu satu. Yang paling utama kita dengar ialah berkenaan dengan penipuan. Jadi dia satu jenayah tradisional yang pertama sekali dalam dunia, iaitu pemerdayaan, perdaya ya, deception. Jadi ia digunakan sekarang dalam dunia moden. Jadi ramai yang tertipu, sama ada cara individu ataupun cara berkumpulan ataupun syarikat. Kalau kita tengok dalam minggu ni kenyataan yang dibuat oleh yang dihormati Timbalan Ketua Polis Negara, dia sebut ada lebih kurang 28,000 kes ni tahun lepas ni, 28,500 kes dengan melibatkan keldai akaun sebanyak 18,000 dan jumlah kerugian pada tahun lepas adalah 2.4 bilion. Itu tahun lepas. Jadi itu jumlah-jumlah yang atas talian dalam talian lah. Kemudian itu penipuan pembeli barang, penipuan pinjaman tak wujud. Jadi semua itu masuk dalam perkhidmatan cyber tu lah. Dan kita khawatir sebenarnya disebutkan baru-baru ini sangat-sangat tular sensasi kerana antara mereka artis tanah air, selebriti yang digunakan untuk sebagai satu channel ataupun platform untuk mereka, perniagaan mereka dijadikan platform untuk mencuci wang kotor ini. Jadi mengapa, mungkin nak kongsikan sedikit sebanyak, mengapa mereka memilih, mungkin modus operandi memilih mereka yang berpengaruh ni untuk mencuci duit tu? Lifestyle kot kan. Takkan lagi nampak? Itulah kalau bagi saya langsung lah kan. Lifestyle tu tak cocok dengan wang yang ada lah. Exactly. Betul tak? Ada orang biar pape asal bergaya. Ada orang memang bergaya tak boleh pape. Jadi ini yang paling senang sekali nak masuk kan. Nak integrate duit tu kan, placement dia. Dia yang minggu lepas saya tengok Datuk Akbar Sattar cakap kan, placement, kemudian tu layering. Jadi ini dia. Mentelah selebriti ni mempunyai satu gaya hidup, kita tidak salahkan. Ada orang lain juga yang billionaire barangkali, tapi gaya hidupnya sederhana saja. Tetapi tuntutan itu kadang-kadang menyebabkan ada di antara mereka mencabur bilang perniagaan, cara jujur, cara halal, tetapi menjadi pilihan kerana ini yang paling senang sekali. Kalau Fitri misalnya buka satu perniagaan, saya datang sebagai funder. Okey. Saya kata okey Fitri, kita buat satu company kan. Kemudian saya labur duit, Fitri tak payah keluar duit. Alat semua saya belilah. Nak tulis lirik ni kan. Okey. Tapi saya labur duit. Untung kita bagi dua. Nah, Fitri takkan nak tanya saya duit tu datang daripada mana? Kan. Jadi ini yang amalan selalu dibuat lah. Bagi funder tu lah, kita tak kaji ataupun sumber dana dia. Dari segi penerima tu macam mana pula? Adakah dia bersalah ataupun terlibat sebagai rakan kolaborasi dalam menjayakan dana tu? Ini berbalik pada pandangan. Kalau pandangan biasa ni, takkan kita nak tanya orang bagi duit. Mana ada kat sini kita ni, dalam negara kita ni, kalau orang bagi duit, ni dapat duit mana ni? Resit zakat mana? Tak ada. Kalau bawa duit ni, terima kasih, kan panjang umur, murah rezeki, amin kan? Tak tanya dah. Tapi dari segi undang-undang, barangkali di situ terpalit, tercemar wang-wang yang muskil ni daripada sumbernya. Sebab bila disebut cuci tu wang, kita yakin bebas. Sebab mungkin orang yang nak dana itu pun dia dah bagi penerangan itu dan ini banyak syarat-syarat yang terpakai dalam perjanjian tu. Dia cakap macam itulah. Saya untung kita bagi dua. Fitri nak tak? You tak keluar modal apa semua, tapi untung kita bagi dua. Jadi baik. Syarat-syarat lain dia tetapkan tak ada pun. Datang, perlu modal ke? Tak apalah, saya ambil franchise, saya run satu restoran. Sebab apa ya?
pusat-pusat hiburan misalnya. Kenapa? Sebab pusat hiburan kita tak boleh menetapkan di luar sana seorang pelanggan ia boleh belanja RM10,000 satu malam. Kalau harap Cik Senah belanja RM10,000, sakit perut tu. Tapi you tak boleh cakap, you masuk sini pusat hiburan saya boleh belanja RM5,000 je tau. Tak boleh lebih. Ada. So anda tidak boleh menghalang orang. Begitu juga kedai makan misalnya. Kedai ubat. Jadi kita tak boleh halang orang nak berbelanja, nak bagi berapa dia nak pun. Dan duit ini yang kita kan dicuci, itu salah satu daripada caranya. Apa yang menjadi persoalan ramai sebenarnya kan? Kita difahamkan bahawa sindiket ini ataupun tauke tersebut yang telah pun ditangkap telah melakukan bisnes ni secara masa yang cukup lama dan baru kini dikesan. Sebab itulah ada dia punya pelincir pihak yang melincirkan proses tu. Payung yang payung, yang duit bawah lah, duit file lah, macam-macam lagi istilah. Macam mana kita tak nampak tu sebenarnya? Tanpa prejudis kepada mana-mana kes yang sedang disiasat oleh pihak berkuasa kan. Jadi kita ambil secara lumrah apa yang berlaku lah. Bukan saja di negara kita tapi cetakan negara luar juga ya. Jadi suaka sama ada dalam bentuk suaka pengaruh, kuasa, ini amat penting. Mereka akan cuba mendekati orang-orang yang mempunyai pengaruh, orang-orang yang mempunyai kuasa, kerana di sinilah interaksi itu akan muncul ya. Dari segi itu, di situlah mereka cuba mendapatkan suaka mereka ini. Sebab pengaruh. Saya mungkin tak ada kuasa tapi saya ada pengaruh. Jadi ia dapat membantu dalam melangsaikan niat jahat. Mantalah kalau siasatan pula kan selalu memang ada orang yang terbabit misalnya daripada pihak berkuasa, misalnya daripada mereka yang mengeluarkan lesen atau permit. Ini lazim berlaku. Kerana memang itulah namanya sindiket. Dari segi sindiket ni licik kan. Kemampuan mereka untuk memperdaya tu sangat luar biasa sebab menggunakan entiti lain. Duit itu memperdayakan. Syarikat-syarikat yang berwibawa yang nampak macam itu yang menyebabkan ramai tertipu. Walaupun dalam talian mereka menyamar sekalipun, kadang-kadang kita dah bagi tahu sekian lama kan ini mungkin scam tapi cara mereka tu, sebab sekali kita upgrade ilmu, mereka pun upgrade ilmu tentang kejahatan juga. Betul. Jadi, Tepat Fitri. Misalnya pada tahun lepas saya baca laporan akhbar saya ada satu laporan polis Sarawak telah berjaya menangkap satu pusat markas dia yang mengoperasikan judi dalam talian. Berapa nilai satu hari? Nilai hariannya adalah RM11,000 sehari. Di satu tempat yang kecil yang dilumpuhkan oleh polis Sarawak itu RM11,000 sehari. Berapa lama dia buat intipan? 4 bulan. Dan sekarang ini sama juga kaedah. Tetapi kalau wang itu, ia sedikit mudah untuk trace lah sebab dia mesti masuk akaun, mesti jalan. Tapi duit ni dia belanja cash. Saya finance tadi, saya jadi funder, saya bagi cash pada Fitri. Fitri kata saya perlu nak beli pen yang terbaik di dunia harga RM1 juta. No problem, saya bagi. Kan? Jadi di sebalik itu walaupun syak, tetapi kebolehan kita untuk bertanya itu terhad. Kan? Inilah. Berbalik pula pada scam yang biasa yang dia kata dia daripada pihak berkuasa misalnya. Ini menggunakan credibility dia, cara dia bercakap, cara apa semua tu. Ini yang menyebabkan orang terdorong mempercayai. Mentelah dengan pacing yang dibagi, pantas. Kita begitu terpesona ataupun tertipu dengan cara dia berlakunya.